Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa lagi seperti yang dijanjikan kepada anda dan pastinya malam ini kita akan terus berbincang mengenai topik yang penting yang sedang hangat diperkatakan. Apa salah UMNO terima DAP? Itu yang bakal kita bincangkan, dan tetamu yang sudah bersama saya di studio tak lain tak bukan yang berbagai Datuk Zahrin Yassin, seorang penganalisa, pengkritik yang suka makan cabai cili padi, dan juga saudara Tuan Sayuti Omar. Terima kasih kepada kedua tetamu kerana sudi bersama. Datuk pakai baju PKR lebih kurang lah. Color ya. Bila cakap tentang DAP ni, ya Allah Akbar, macam-macam sebelum kita bersiaran pun untuk satu persepsi yang sudah menyatakan bahawa tajuk ni tak relevan untuk dibincang. Kenapa bincang pasal DAP? DAP dah ditolak oleh Melayu dan UMNO. Tu setuju ke, Tok? Melayu siapa yang tolak? DAP ni tidak ada satu pun orang menolak. Dia kalau ditolak, dia total hilang. Dia masih ada. Dan jumlahnya tinggi, 46. Dan boleh memerintah negeri Pulau Pinang lagi. Dari itu, kalau kita bercakap soal politik, kita mesti memahami bahawa DAP ini antara mereka yang memeriahkan demokrasi. Jadi kalau dia memeriahkan demokrasi, kenapa kita nak menyerang dia? Kerana dia satu pertubuhan berdaftar dan telah menunjukkan tindakan-tindakan dia. Daripada saya terlalu sukar untuk menerima mengatakan DAP ini ditolak oleh orang Melayu dan juga rakyat Malaysia. Dia ada kebangkitan sekarang ini. Kalau kita tidak pandai menganalisa gerak-geri serangannya, kemungkinan bukan saja UMNO, semua parti ketuhanan Melayu ini akan dikalahkan. Datuk tengok di Perak tu hampir seolah-olah macam dua parti ni bekerjasama bila nak menurunkan Datuk Seri Faizal Azumu. Jadi orang menampak bahawa itu langkah awal. DAP dan UMNO ni seolah dah ada sedikit orang kata tolak ansur toleransi antara kedua parti ni. Datuk tengok macam mana dalam hal tu? Dia apabila DAP nak bagi sama dengan UMNO, dia satu perubahan yang besar yang memberi kesan kepada negara ini, yang mana haluan ideologi sudah mula diturunkan panji-panjinya. UMNO dengan nasionalis Melayunya, DAP dengan demokratik sosialis dia. Patutnya itulah pertemuan yang terbaik, peluang yang terbaik untuk mendamaikan dua kelompok yang bermusuhan sekian lama. Hampir 50 tahun, lebih mungkin. Dari itu, apa yang kita lihat, bahawa soal DAP dengan soal UMNO ni, dari segi orang Melayu dengan DAP orang Cina ni sama ya. Maksud sama di sini ialah DAP hendakkan Najib Razak dan Zahid Hamidi jangan ada dalam UMNO. UMNO pula tak nakkan Lim Kit Siang dengan Lim Guan Eng. Kalau dua-dua penama ni tak ada, saya rasa tak ada masalah untuk bersatu. Datuk orang UMNO, Datuk tengok Presiden Datuk dah mengatakan bahawa no DAP, no Anwar. Jadi ini benda-benda yang seolah macam ada perbezaan pandangan di peringkat grassroots. Pada saya, kemungkinan dia tidak memahami sejarah. UMNO ni dibentuk satu nasionalis Melayu untuk kemerdekaan Melaya. Tetapi apabila dia just solely menerima orang bukan Melayu untuk menjadi warga negara dan menuntut kemerdekaan secara berkompromi, membawa NCA dalam gabungan parti politik bernama Perikatan, maknanya nasionalis itu sudah tidak wujud sebenarnya. Itu sebab Tun Razak apabila dia ambil alih saja jawatan Perdana Presiden UMNO, pertama sekali yang dia kata bahawa UMNO ni sebuah parti yang pragmatik. Maknanya yang boleh berubah mengikut situasinya. Itu sebab UMNO pernah diresapi oleh komunis. Kerana UMNO berpendapat masa itu, jika berlaku sesuatu di Indochina, khasnya di Vietnam jatuh, maka kedudukan kita apa? Adakah kita nak berperang, nak melawannya? Maka UMNO mungkin bertukar kepada prinsip yang lain. Tetapi ia gagal setelah UMNO merasakan bahawa Vietnam selepas kejatuhannya Vietnam Selatan, komunis tidak hendak mara ke depan. Yang itu saja. Maknanya teori domino ini adalah satu andaian yang pernah diperbuat
oleh pemikir-pemikir UMNO sebelum Melayu Merdeka dan pasca Merdeka. Banyak perkara yang saya nak timbul daripada Datuk Zahrin kerana banyak sejarah yang perlu kita faham juga. Baik, Tuan Sayuti, Kit Siang, tokoh supremo DAP, yang dilihat sebagai apa ni orang kata kembar siam kepada Lee Kuan Yew. Apakah terbawa-bawa dengan slogan Malaysia ini menyebabkan Melayu jadi takut, seolah-olah DAP terlalu huduh perangainya? Tuan Sayuti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada peringkat awal kewujudan DAP sebagai mengganti PAP itu tak boleh dilari daripada tanggapan demikian. Ia adalah merupakan kembar siam ataupun kesinambungan parti PAP di Singapura di bawah pimpinan Lee Kuan Yew. Itu di segi fakta sejarah dan persepsi awal memang begitu. Tapi bila kita lihat DAP setelah dia dipisahkan oleh PAP dalam bentuk dipisah oleh sempadan geografi, dia dipisah dari segi pendekatan parti. PAP di Singapura, DAP di Malaysia ni mesti mengikut naluri dan cita rasa orang Malaysia. Itu satu perbezaan yang jelas di antara PAP dengan DAP. Tetapi kerana kesinambungan tadi, sejarah asal tadi tak boleh dipadamkan bahawa wujudnya DAP itu adalah setelah PAP berpisah dari Malaysia dengan Singapura dengan Malaysia tahun 65. Jadi dia meneruskan. Maknanya ideologi perjuangan PAP itu tidak dapat dinafikan, dibawa oleh DAP. Tapi kalau kita nak mengatakan bahawa matlamatnya, pendekatannya, tujuannya DAP itu sama dengan PAP, tak boleh. Tak logik. Sebab environment di Singapura dengan masyarakat didominasi oleh orang Cina, di Malaysia didominasi oleh orang Melayu, DAP harus menyesuaikan partinya itu dalam konteks Malaysia, bukan lagi di Singapura. Jadi kalau orang mengatakan dia tu komersial, memang betul pada awal, tetapi selepas dia boleh berdikari, hidup sendiri, dan dia meresapi cita rasa rakyat di Malaysia ni, maka dia secara automatik dia berubah. Dan dia bukan lagi pure kepada PAP seperti itu Singapura. Tuan Sayuti, saya nak lanjutkan sikit. Masalah sekarang apabila di Dewan Rakyat ataupun di Dewan Undangan Negeri, kalau wakil DAP ada, dia tidak cuba memahami soal kebudayaan Melayu. Kebudayaan Cina ni terbawa-bawa ke dalam Dewan Rakyat maupun dalam Dewan Negeri. Mungkin saudara setuju dengan itu? Itu satu kelemahan, saya ingat ataupun satu keterlupaan pimpinan DAP itu sendiri. Dia semangat chauvinis itu cukup tinggi. Sebenarnya chauvinis ini bukan saja chauvinis di kalangan orang Cina, orang Melayu pun ada kat semangat kemelayuan itu. Begitu juga dengan orang India. Jadi kalaulah semangat chauvinis tadi, pembawakan, pertuturan, budaya dan sebagainya dibawa masuk dalam Dewan, dan sehingga dia menonjolkan itu, memperjuangkan hak Cina itu jadi masalah kepada DAP. Itu jadi masalah kepada DAP dalam Dewan. Baik di Parlimen ke ataupun di Dewan-Dewan Undangan Negeri. So kalau timbul persepsi menyatakan bahawa DAP ni satu parti yang orang kata dominasi Cina, maknanya jelas. Maknanya apa yang perlu dilakukan? DAP haruslah menseimbangkan di antara budaya Cina dengan budaya Malaysia yang dia maknanya berlindung di sini. Berlindung di sini. Sebab kita masih persepsi kita dah, Cina ni Cina lah, Melayu lah. Kita lupa bahawa DAP Cina tu dah jadi warga negara Malaysia dalam mengenai Jos Soli punya dasar ni. So kalau kita sedar di situ, kita tak perlu pertikaian lagi. Kita terima dia sebagai satu bangsa, satu negara dengan kita. Tetapi kalau masing-masing bangsa tu ada dia punya pandangan tersendiri, ciri-ciri tersendiri, mana itu yang diperbesar-besarkan. Maka itulah menyebabkan timbulnya kerenggangan sosial dan politik di antara DAP dengan Datuk Zahrin, kalau nak bermain dengan soal kaum ataupun bangsa ni, kita tengok UMNO dan DAP tidak patut bermusuh.
kerana mereka tidak pernah bertembung dalam kursi yang sama kalau bertanding dalam pilihan raya umum. Malahan DAP berhadapan dengan MCA. Jadi ini satu perkara yang saya tak faham dari segi sudut bagaimana perkongsian kuasa ini memerlukan parti yang berpengaruh. Maknanya dalam hal sekarang ni MCA sudah tidak berpengaruh dan tidak boleh mengungguli ataupun menjadi wira orang Cina. Kita kena membetulkan persepsi sejarah. Sebenarnya UMNO pernah bekerjasama dengan bapa DAP ni, iaitu apabila kita wujudkan Malaysia dulu, Lee Kuan Yew daripada PAP. Ya. Dan ada UMNO Singapura dan yang dipimpin oleh Hamid Jumat dan Mahla Sadin Jubir. Ya. Asalnya daripada UMNO Singapura. Dia bukan UMNO Malaysia, Sadin Jubir. Dia daripada UMNO Singapura. Dan kemudian selalu saya tengok mereka ini memperkatakan bahawa DAP ini berasal dari PAP. Betul. Dia punya isunya waktu dulu antara agreement Tengku Abdul Rahman secara gentleman dengan Lee Kuan Yew. Pilihan raya pertama selepas Malaysia 1964, Tengku minta kepada Lee Kuan Yew jangan bertanding dalam Semenanjung. Kamu bertanding sajalah di Singapura itu. Tetapi Lee Kuan Yew melanggar perjanjian itu. Social contract itu dilanggarnya. Dia bertanding di Bangsa atas tiket di PAP Singapura, peti. Jadi apabila dia bertanding di Singapura, Dewan Nai menang. Jadi akhirnya tahun 65 Tengku melihat bahawa jika tidak disekat Singapura ni, mungkin keseluruhan PAP akan bertanding pilihan raya 69 di seluruh negara, iaitu di Melaya lah. Maka Tengku mengambil tindakan keluarkan Singapura daripada Malaysia untuk menghalang PAP mengembangkan pengaruh dia. Jadi poin yang di sini saya nak katakan bahawa apabila PAP keluar daripada Malaysia, maka ditubuhkan parti pertamanya UDP, United Democratic Party. Kemudian bertukar kepada DAP. DAP ini, kalau orang kata dia parti komunis, saya agak ketawa. Kalau kamu kata DAP parti komunis, kamu kena nafikan sejarah yang dia bukan ada kaitan dengan PAP Singapura. Dalam buku Lee Kuan Yew yang bertajuk Perjuangan untuk Percantuman, jelas PAP berjuang untuk membasmi komunis di Singapura. Ya. Antara sebabnya Lee Kuan Yew bersetuju untuk menyertai Malaysia ialah untuk melawan komunis di Singapura. Itu tujuan pertama dia. Cuba baca buku tu, ada di library. Tajuk dia Percantuman untuk Penggabungan Malaysia, Perjuangan untuk Percantuman. Jadi kalau DAP ni datang daripada PAP menentang komunis. Kenapa pula kamu boleh tuduh? DAP jadi kamu boleh nafikan dulu. Itu yang saya berhujah bahawa DAP ini dia menjadi sosialis berasal daripada gerakan Barisan Sosialis yang wujud dalam tahun 60-an, yang dipelopori oleh kaum buruh, dipelopori oleh kaum tani. Jadi maka mereka membangkitkan perjuangan dia dalam buruh dan petani ini. Kebanyakannya orang bukan Melayu, pekerja-pekerja dalam transport, di dalam industri kilang. Itu sebabnya ada hatal di Pulau Pinang. Jadi apa yang kita nak kata bahawa DAP ni dia kekal dengan ideologi sosialis dia. Dan sosialis ini memang ditentang oleh UMNO. Kalau UMNO tidak menentang sosialis, kenapa UMNO bersebahat dengan British menubuhkan Perkemam? Membubarkan Perkemam, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Melayang. Itu parti yang berhaluan kiri. Kerana mindset orang Melayu zaman 60-an dan sebahagian tahun 70-an, dan mungkin ada juga terbawa di sini, kononnya parti sosialis ini nak menumbangkan kerajaan Melayu beraja, nak menyingkirkan mentaliti feudal itu. Jadi ia ancaman. Itu sebab Ahmad Bersama, Misa Haji Muhammad, sosialis Melayu semuanya ditendang keluar daripada hierarki kebolehan mereka dalam politik. Apa yang saya nak kata, kesinambungan ini perlu diperbetulkan dari segi perspektif sejarah. DAP adalah ancaman kepada UMNO kerana UMNO ni sebuah parti kapitalis. Jadi mereka, tetapi Tun Razak dah tahu dah, Tun Razak dah nampak dah
lebih awal lagi daripada pemikiran orang lain bahawa kita punya negara ini diancam oleh sosialis. Maka Tun Razak membina apa yang kita panggil kebudayaan sosialis. Pertama sekali memilik negarakan harta-harta British atas nama Pernas, atas nama dasar ekonomi baru. Dan Tun Razak melahirkan semangat tak apa-apa, semangat bekerja kaya. Untuk itu sebab dasar ekonomi baru itu yang dijunjung oleh UMNO, disebut oleh pemimpin UMNO siang malam pagi petang, DAP, dasar ekonomi baru itu ialah dasar sosialis. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Ya. Itu dasar dia. Menyusun balik masyarakat. Itu sosialis. Tetapi mereka tak faham. Mereka terjerit sana, terjerit sini. Oh, kita dasar ekonomi baru. Ini satu kesilapan yang besar. Dan Siti, mungkin nak tambah? Dia begini. Kenapa DAP itu dituduh komunis? Pertama, itu dijadikan modal sentimen politik. Yang kedua, dalam persepsi orang Melayu kita di sebelah sini, bila sebut komunis tu mesti Cina. Padahal komunis ni berbagai di Rusia tu komunis. Tapi kita ni dah diberikan pengetahuan, ditanamkan, didoktrinkan bahawa bila sebut komunis tu mesti Cina. Jadi kerana DAP ni rata-rata dipimpin oleh orang Cina, maka mudahlah digelarkan DAP ni sebagai parti komunis atau membawa ideologi komunis dan sebagainya. Berhubung dengan soal pengaruh komunis dalam parti di antara UMNO dengan DAP, mungkin kita terlupa. Ini mungkin Datuk Zahari boleh perbetulkan. Kalau nak kira pengaruh komunis dalam parti DAP dengan UMNO, yang dikatakan parti UMNO ni parti kapitalis, saya tak nak kata kapitalis, saya akan gunakan nasionalis. Dan sosialisnya DAP. Parti nasionalis ni lebih jauh diresapi komunis berbanding dengan parti sosialis DAP. Sebagai contohnya, kita tahu peristiwa 3 Abdul. 3 Abdul baik dalam sampai orang yang dikaitkan dengan komunis itu berada di bawah ketiak Perdana Menteri sendiri, berada dalam penerbitan media perdana sendiri. Jadi dalam DAP, kalau nak bandingkan tiga angka peresapan pengaruh tadi, saya rasa lebih hebat parti nasionalis UMNO. Maknanya kalau nak mengatakan UMNO terlebih layak komunis daripada DAP, ini jawab marah ni. Ini Datuk Zahari boleh perbetulkan fakta ni. Ayat apa tu? Layak dikatakan komunis. Itu berat tu. Itu berat tu. Saya tak tahu macam nak mempertahankan hujah tu. Mungkin Datuk boleh lihat secara rasionalnya. Tak, sebenarnya UMNO pernah diresapi oleh komunis. Dan Tun Razak pun bersetuju idea itu, sebab Tun Razak dan Tengku Abdul Rahman adalah daripada parti buruh di England masa mereka belajar. Malah antara parti buruh, anggota parti buruh yang masih hidup ialah Kadir Syefadir di seorang yang masih hidup. Lain mati dah. Kadir itu masih duduk belajar di England, dia anggota parti buruh. Pasal tak ramai tahu. Tak ramai yang tahu. Perlembagaan parti buruh dia masih hidup, dia tanya. Ya. Perlembagaan parti buruh ni boleh orang bukan warga negara jadi ahli. Tun Razak dan Tengku memang anggota parti buruh. Itu sebab pemikiran mereka sosialis. Kerana di pihak England demokrasi dia dua parti, konservatif dan parti buruh, Labour Party dan Conservative Party saja. Dua parti saja. Jadi soal kata nak komunis ni, ia masalahnya kalau kita lihat dari segi sejarahnya, UMNO, itu sebabnya UMNO ditentang oleh komunis kerana apabila dia cuba merosakkan perjuangan komunis itu, tetapi UMNO dapat berunding dengan komunis. Itu sebab tahun 55 British telah berjumpa dengan Chin Peng yang dibawa oleh Tengku. Sebab komunis ni datangnya daripada mana? Dia dilahirkan oleh British yang keluarkan dia, yang sahkan pendaftaran dia, yang boleh dia bergerak. Dan dia di kalangan parti yang pertama di tanah Melayu di zaman kolonial British. Jadi apa yang saya nak katakan ialah kita tak boleh lagi memaukan rakyat sekarang soal DAP ini Cina atau komunis, kerana dia punya
perjuangan sekarang ini hanya terhalang kerana imej yang diberi kepada Lee Kit Siang dan Lim Guan Eng, itu saja. Tetapi penerimaan Melayu terhadap DAP ini hari demi hari berkembang. Dan saya percaya, pernah tak kita lihat orang-orang yang dalam DAP ini daripada zaman tahun 69, mula-mulanya dua kursi adun di Perak dimenangi oleh DAP, orang Melayu. Maknanya bukan perkara baru Melayu ada dalam DAP ni, tahun 69 dah ada. Jadi apa yang saya nak kata, apabila UMNO nak bekerjasama dengan DAP dan DAP menawarkan salam dia, menawarkan hulukan tangan, UMNO tak rebut peluang itu, maka dia menjadi kepada kerenggangan balik. Dalam politik tak ada no DAP, no Anwar. Tak ada. Kalau begitu, kenapa Mahathir dahulu juga no DAP, no Anwar boleh peluk? Ya, kenapa kita membodohkan rakyat? Memberikan satu persepsi kepada rakyat, cara politik yang jumud, yang tidak berkembang, cara pemikiran rakyat untuk rakyat boleh berfikir secara matang. Jadi apabila kita tengok apa yang dibuat sekarang ni, momokkan yang diberi kepada DAP, akhirnya generasi Melayu berfikir kalau DAP ni anti Melayu, tetapi memusnahkan institusi Melayu ni siapa? Melayu sendiri. Melayu tak dapat itu, Melayu tak dapat ini, setinggal Melayu, rasuah, penyalahgunaan kuasa, ramainya anak-anak Melayu terlibat dalam apa dipanggil dadah. Berpuluh tahun saya pernah jadi pegawai penerangan pemadam Kuala Lumpur ni tahun 82. Kerana masa itu ahli parlimen saya Haji Ibrahim tu orang kuat pemadam. Saya jadi pegawai penerangan. Sekarang tahun 2020, hampir kepada 38 tahun, itu zaman saya. Dadah masih lagi. Sebab apa? Penguasa. Hanya mengisytiharkan rampah dadah banyak ni, rampah dadah. Orang yang kena menangkap dadah tu kenapa? Itu sebab Indonesia dia ada cara dia. Apabila dia menangkap atau menahan pengedar dadah, dia pamerkan kepada rakyat. Ini orang yang kami tangkap kerana dadah. Tapi di Malaysia, kita hanya ditunjuk dadah. Mana orang dia? Kemudian itu tak ada follow up. Besok didakwa ke orang tu ke? Berhubung dengan penangkapan anggota polis tangkap dadah kemarin, hari ini pengedar dadah tokan ni didakwa di mahkamah. Mana ada? Jadi masalahnya sekarang, isu di negara kita ni disebabkan oleh Melayu berkuasa tidak mengendalikan kuasa itu betul. Itu sebab kata Sultan Perak itu bukan setakat politik, pengurusan negara ini pun kita gagal untuk menguruskan oleh orang Melayu. Jadi yang dikata oleh dulu Yang Maha Mulia Sultan Perak itu pada siapa? Pada DAP ke? Tak. Kepada kita lah pemimpin Melayu. Ini Datuk Dadah. Baik, satu pencerahan yang cukup baik. Saya kira saya terbaca buku Sayuti, muka surat 280 tentang DAP ni harus berkorban sebenarnya kalau ingin meletakkan dirinya ni lebih difahami oleh masyarakat Melayu. Satu perkara yang jelas yang seperti yang disebutkan oleh DAP sebelum ini adalah bagaimana mereka gagal untuk mewujudkan grassroots di peringkat kampung, di peringkat luar bandar, terutamanya memenangi hati orang Melayu. Kita bincang selepas ini kerana kita nak berehat seketika. Dan jangan ke mana-mana kerana perbincangan hangat selepas ini bersama dengan Datuk Zahrin dan juga Tan Sayuti Omar. Apa salah UMNO terima DAP? Anda boleh tanya, anda boleh dengar dan mereka akan jawab selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kita sembang dan kita bicara tentang tajuk apa salah UMNO terima DAP. Tadi saya tinggalkan Tuan Sayuti dengan persoalan yang saya timbulkan tentang tulisan dalam buku tu. Tajuk buku tu lupa. Kemenangan yang dikhianati. Kemenangan yang dikhianati. Soal buku Alhamdulillah dapat sambutan yang memberangsangkan. 280 muka surat tu, di muka surat 280 sebut tentang saudara ada tulis tentang DAP perlu berkorban dalam soal politik negara. Mungkin boleh ulas sikit kenapa? Dia apa yang dimaksudkan berkorban itu ialah kita nak menetraliskan persepsi yang tak baik kepada DAP di kalangan orang Melayu.
dia persepsi buruk DAP ni telah dibawakan oleh parti saudara Zahri lah, UMNO. Ini jadi modal sebenarnya. Tapi hakikat yang DAP ni common ni, saya tak tapi malam ni tak nampak dia bawa kata DAP. mungkin sebab dia berdepan dengan kita ni. Bagi kita dia. Tapi oleh macam pun saya ucap terima kasih atas pencerahan yang diberikan tadi. Datuk Zahri ni bercakap secara terus terang kan. Jadi berbalik pada soal sebab dipersepsikan demikian rupa DAP itu kerana ekoran turutan kesinambungan PAP tadi. Saya rasa sejarah mengenai DAP dengan PAP ni benda yang berbeza telah dijelaskan oleh Zahri tadi. Jadi walau macam mana pun kerana ia dipersepsikan dia jadi kemoda, dia momok-momokkan untuk menakutkan orang Melayu daripada membeli undi atau membeli DAP ni, maka ada beberapa perkara yang perlu diubah suaikan oleh DAP untuk mengurangkan persepsi itu. Misalnya, apa yang saya sebut dalam buku tu, pengorbanan yang perlu dilakukan oleh DAP salah di kepimpinan, di segi kepimpinan. Kalau kita tengok kepimpinan DAP dalam apa ni, dipanggil tinggi dia, CCC dia tu, semua dimonopoli oleh orang Cina. Hanya kalau tak silap saya seorang saja ahli tertinggi CCC itu ialah Melayu, Dr. Aziz Bari. Aziz Bari. Exco dan juga ketua pembangkang di Dewan Perdana Negeri di Perak kan. Jadi kadang-kadang orang Melayu ni, kita tak nak menyatakan bahawa politik orang Melayu ni begitu rigid ataupun sempit bila melihat DAP itu Cina ditengok, tapi dia mengukur di segi kuantiti kepimpinan itu sendiri. Jumlah kepimpinan itu dia tengok macam mana. Dah nak kata parti ni boleh diterima oleh orang Melayu, semua kepimpinan tu ialah dibarisi oleh orang Cina. Jadi apa yang saya maksudkan korban situ, salah satu ialah nak neutralisekan DAP itu supaya dapat diterima oleh orang Melayu, supaya persepsi menyatakan bahawa DAP ni Cina tu boleh dikurangkan. Walau macam mana pun, sampai ke bila pun DAP itu akan dikaitkan DAP itu sebagai orang Cina, sebab orang Cina yang menubuhkannya. Seperti mana PAS itu sendiri, walaupun PAS tu satu hari nanti dipimpin oleh Ramasamy ke Gopal tapi dia akan dikaitkan juga dengan parti Islam sebab diasaskan oleh orang Islam, oleh Ahmad Fuad begitu juga dengan UMNO sendiri. Tapi dalam konteks hari ini kita untuk nak melihatkan DAP ni sebuah parti yang orang kata parti yang selari dengan UMNO, PKR, PAS dan sebagainya, untuk melihat parti yang multiracial, dia perlu mengorbankan meletakkan orang Melayu di jawatan tertinggi parti itu. Satu lagi, mungkin saya bersetuju dengan itu. Tambahan kepada soalan itu mungkin turut terkait dalam buku Sayuti. Daripada 48 calon ahli parlimen DAP yang bertanding, hanya seorang saja Melayu dan 42 kursi dimenangi. Kita letakkan bahawa soal kalau kita lihat majoriti Melayu di beberapa kursi parlimen di wilayah persekutuan umpamanya Kepong, Ceras dan sebagainya, Bukit Bintang sebagainya, tak ada tolak ansur untuk meletakkan calon Melayu mewakili DAP. Itu saya kata untuk pilihan raya ke-15 ini, untuk nak melihatkan DAP ni diterima betul-betul ikut memperjuangkan cita rasa orang Melayu. Salah satu kursi sekurang-kurang di wilayah persekutuan mesti DAP meletakkan calon Melayu. Kalau DAP tak dapatlah mengenalilah calon Melayu yang sesuai kan, saya rasa saya boleh. Zahri boleh tunjukkan. Orang Melayu boleh memimpin. Orang Melayu boleh diletakkan sebagai calon ini. Kalaulah orang Melayu diletakkan oleh DAP di Kuala Lumpur yang penghuni yang lebih daripada 60%, saya rasa orang akan melihat berlaku satu perubahan besar, reform besar dalam DAP itu sendiri. Datuk, kenapa orang Melayu mudah termakan kononnya DAP ini terlalu jahat? Apakah perangai-perangai yang berada dalam DAP ni membuktikan bahawa Melayu kena takut dengan Cina dalam DAP? Pertama sekali, dah cara bertamadun, orang Melayu ni takut hantu. Takut hantu lah. Orang lain tak takut hantu. Baik orang Cina, baik India tak takut hantu. Hanya yang takut hantu ni Melayu. Jadi satu-satu perkara yang dia tak faham, dia tak tengok, dia tak siasat, dia akan kata hantu. Kan, contohnya di kubur lah, kadang-kadang kita pandu kereta, silau tu kena batu mama, batu nisan tu, dia kata, ada hantu kat kubur tu. Wah, itu silau lampu dia tu. Itulah dia kan.
Jadi soalnya sekarang mereka melihat DAP ni sudah dihantui oleh pemimpin-pemimpin Melayu, sama ada UMNO ke PAS ke satu masa menghantukan DAP ni sebagai hantu kepada orang Melayu. Wahal DAP itu tidak memberikan ancaman apa-apa pun pada UMNO. Dan pada parti Melayu, kerana daripada 222 tu dia hanya ada 42 ya, daripada 48 dia bertanding tadi. Saya nak betulkan mengenai PAS menghantukan UMNO. Dia pernah menghantukan UMNO dan pernah berkawan dengan hantu. Jadi kita rasa tengok UMNO ni boleh tak berkawan dengan apa Setuju tu. Saya the point saya ialah untuk mentaliti Melayu ni. Mereka tak kaji, mereka menjadi ahli politik. Selalu saya kata bukan secara organik, secara evolusi. Dia masuk pemuda UMNO, dia berjuang dalam UMNO, jadilah dia ahli politik. Membaca, memahami sejarah, mengetahui keadaan lawan tu bagaimana nak lawan dia, dia tak buat kerja itu. Kelemahan lawan dia tak akan kaji. Jadi apa yang kita sekarang bimbang ialah dengan keadaan perubahan-perubahan sekarang dalam komuniti Cina ni. Apabila dia mula-mula menolak MCA, yang saya selalu panggil dengan kawan-kawan money come all, itu MCA lah. Jadi dia akan memberikan satu keadaan perubahan politik, kerana insiden 13 Mei masih digunakan sebagai isu untuk menghalalkan DAP ini sebagai anti Melayu. Wahal kalau dia baca betul-betul buku sejarah 13 Mei, baik sama ada dikarang oleh Tengku Rahman, oleh White Ketah Putih Kerajaan, jelas bahawa 13 Mei ini dibentuk oleh gerakan itu sendiri. Gerakan itu melalui Foyut, dengan Yote Chai, dengan video berapa tokoh nama lagi waktu 13 Mei yang berlaku di Kuala Lumpur saja. Itu sebab saya selalu menghujah kalau Lee Siang terlibat dalam peristiwa 13 Mei, tentu Melaka juga pertumpahan darah, kerana Lee Siang masa itu bertanding di Melaka tahun 69. Tetapi yang berlaku masa itu ialah Fa Yuteng dengan Goh Guan, orang DAP. Tetapi kalau kita amati, mereka berjuang sama juga dalam UMNO demi kepentingan Melayu. Melayu mundur, Cina pula kata Cina mundur. Warga negara miskin, tidak memiliki tanah. Maknanya kedua-dua puak ni memperjuangkan bangsa mereka dengan kepentingan mereka, tidak menjadi salah. Kalau DAP memperjuangkan kepentingan Cina, itu hak dia, kerana itu parti dia dalam keadaan jiwa sosialis dia. Dan MCA pula tidak begitu. Dia sibuk dengan meniaga dia, dengan tokoh-tokoh dia macam Tengku Swan dan sebagainya dulu. Sebenarnya multi milenial. Jadi pada golongan masyarakat Cina yang miskin, dia melihat MCA ni dalam kelompok yang menjaga orang meniaga, tidak rakyat terbanyak. Sehingga sejak tahun 2020 ni, 20 tahun ini, menurut MCA itu amat ketara. Saya berada dalam kawasan parlimen MCA kan, di Bandar Tun Razak. Saya faham budaya mereka, apa masalah orang Cina ni. Jadi apabila orang Cina menyokong DAP, bukan dia nak suruh DAP itu jadi kerajaan, memerintah Malaysia ni nak singkirkan orang Cina, orang Melayu. Tetapi dia hendakkan satu suara yang kuat, yang menggerunkan supaya tidak lakukan apa-apa kepada komuniti Cina. Itu saja. Jadi kita punya masalah pula kegagalan kita untuk memahami kebudayaan Cina. Contohnya dulu, kita banyak orang-orang pendidikan Cina berada dalam UMNO. Antaranya Esko Pemuda UMNO dulu, Saudara Hang Tuah, seorang yang boleh bercakap bahasa Cina, boleh memahami bahasa Cina dan belajar di Cina. Jadi kita sekarang mana dia? Jadi kita kurang untuk membaca budaya Cina. Kita tak faham mereka, maka kita kata dia anti kepada Melayu. Jadi sekarang penanda aras ni dah ada dah dalam pilihan raya 2018. Setakat 42 ya. Boleh terancam ke? Tak terancam. Jadi bagaimana yang dikatakan orang Cina, dan kita kena faham diskriminasi kita amat berat. Sekarang terhadap orang bukan Melayu. Dulu pernah juga lah dengar Major Generalnya orang India, Selva Raja. Kita pernahlah dengar pengarah satu unit polis di Bukit Aman itu, Tan Sri Yeow Eng. Sekarang tak ada. Nak dapatkan seorang
bukan Melayu sama ada Cina India, ke Lieutenant General pun tak dapat, tak lepas. Dia penjadah kau bagi dia pangkat, dia suruh dia masuk tentera. Kau suruh dia masuk polis, dia tak dapat jadi pengarah dalam Bukit Aman itu, dan tak akan pergi ke IGP. Kenapa kita ragu pada dia? Wahai sejarah mengatakan orang Cina, orang India berkorban waktu melawan Inggeris. Ada yang gugur di medan perang. Macam saya selalu membagi ceramah pada masyarakat India, ingat jasa Captain Naden yang mati di Gubei bertempur dengan komunis. Yang mati itu India. Yeah. Bukannya begitu juga di Sarawak. Banyak pegawai-pegawai bukan Melayu terkorban. Tetapi mereka tak diberikan tempat. Adakah ini menunjukkan kemelayuan kita kan itu? Dan mereka yang jadi pangkat tinggi-tinggi dalam polis dan tentera, rasuah pula. Semua orang tahu akan kedudukan pegawai kanan polis. Yang akan datang kita tak tahu. Yang lepas banyak tahu. Dan apabila kita bagi orang Melayu pangkat, jawatan tinggi-tinggi macam immigration, pegawai biasa pun boleh pakai phantom. Jadi masalahnya sekarang, apabila kita bercakap soal DAP, kita tanya diri kita, kita ni Melayu betul ke? Kita ni betul ke pegang amanah? Kalau saya ahli UMNO, saya pegang ke amanah ni. Saya tak belok. Itu kena tanya tu itu kena tanya pada diri kita. Jadi kita sebab saya nak beritahu minta tambah sikit. Hari ni seorang lelaki India, anak dia, yang kawan India saya dia 30-40 tahun dulu, bapa dia pesan cari nama Zahrin. Tiba-tiba tak macam mana dia buka YouTube, ternampak saya. Dia tanya dengan bapa dia, ni ke yang bapa suruh cari ni? Anak dia telefon saya, dia kata bapa saya ingin sangat nak jumpa Datuk. Kenal ke Chandran Batu Balai? Saya kata apa saya tak kenal. 40 tahun dulu hari-hari datang rumah saya, minta tolong untuk dapatkan projek jalan raya. Saya bantu dia. Saya tolong dia. Malah kahwin dia pun saya pergi ke Queen. Saya bukan bohong, bukan berpura-pura saya rasis. Ayat ini saya ada reunion dengan dia. Saya akan live dengan dia dan tanyalah dia bagaimana sikap saya terhadap orang India itu, sebab saya tidak mahu ada rasis. Belum lagi kawan-kawan saya Cina, yang kawan saya masa sekolah. Jadi kalau DAP ini dilihat sebagai parti Cina, selagi itu solidariti negara ini, komunikasi ini, perpaduan negara ini tidak akan tercapai. Kita mesti angle yang lain sekarang untuk nak balun DAP. Parti ini parti sosialis. Kalau dia memerintah, orang kaya-kaya akan menghadapi masalah. Biarlah orang kaya-kaya keluar duit sikit untuk memenangkan parti yang mempertahankan dia. Tapi masalahnya sekarang parti orang kaya untuk nak keluar duit untuk mempertahankan parti yang mempertahankan orang kaya. Itu masalah. Itu masalah. Saya nampak satu ketika saya tak faham situasi ini, terutamanya dengan parti PAS. Satu ketika dulu dia mengatakan bahawa DAP ini tidak masalah, malah lebih baik daripada UMNO dan sebagainya. Tetapi persoalan-persoalan ini timbul mengikut keadaan yang berbeza. Jadi saya tak faham kat mana duduk perkaranya yang diratibkan kononnya DAP ini terlalu hodoh pada PAS, akhirnya berkawan dan buruk kembali selepas dia bersama dengan UMNO. Dia berani berlaku kerana berlakunya perubahan dalam kepimpinan. Kepimpinan PAS waktu sebelum daripada Allahyarham Datuk Guru Aziz dan selepas adalah perkara yang dua sudut yang berbeza. Jadi kenapa PAS boleh berkawan dengan DAP, boleh berpolitik bersama itu kerana PAS itu dikuasai oleh kepimpinan Tuk Guru Aziz. Tuk Guru Aziz ni dia tidak melihat mengenai bangsa dan sebagainya, boleh melihat dari segi kemanusiaan itu, agama itu, Islam itu. Islam itu meletakkan manusia ini sama. Hanya di antara keimanan dengan tidak, itu je berbeza. Jadi nilai manusia itu sama. Sebab tu Tok Guru ni dia menyatakan bahawa orang Cina, orang India itu lahir daripada satu baka Adam. Jadi kerana konsep dia atau prinsip dia begitu membuatkan waktu dia menguasai PAS tu dia terbuka. Dan dia juga menggunakan metod politik dakwah. Orang Cina, banyak orang Cina ni orang yang bukan Islam. Bila masuk tu dia boleh menyampaikan Islam tu kepada
orang Cina, Orang Cina. orang DAP. Jadi itu. Jadi apabila Tok Guru tidak ada, mula berlakulah apa yang berlaku sekarang ni. Kalau dulu dia boleh berkawan, malah boleh masuk duduk sekali berpeluk. Termasuk Presiden PAS hari ini tu. Dulu berpeluk dengan Lee Kek Siang. Saya simpan gambar tu. Begitu juga timbalan Presiden PAS Nasruddin Mat Isa berpeluk dengan Lee Kuan Yew di Sarawak. Itu waktu era kepada Tok Guru. Tok Guru ni dia orang yang terbuka dan mempunyai jiwa yang besar dan melihat DAP itu bukan kotor. DAP itu adalah manusia insan yang tidak ada taufik dan hidayah. Itu saja. Tapi berbeza dengan sekarang ini. Apabila dia berkawan dengan UMNO, dia telah menafikan semua prinsip dan konsep dibawa oleh Tok Guru ni Aziz. Syariti ada tulis tentang perlu dikemaskinikan sedikit slogan Malaysia itu. Bentuk yang bagaimana untuk sesuaikan dan tidak menakutkan Melayu tentang itu. Benda Malaysia itu sudah tidak ada masalah, tapi kerana di persepsi lagi, dijadikan modal lagi. Seolah-olah bila sebut Malaysia itu DAP nak menjadikan ini hak dia. Sebenarnya hak dia tu, kalau kita melihat DAP itu sendiri adalah bangsa Malaysia, rakyat Malaysia, dia buat sesuatu tu untuk Malaysia, bukan lagi untuk mana-mana benua dah. Kita tak perlu takut. Kita tak perlu takut. Tak perlu takut, tapi kerana ditakutkan, dimomok-momokkan tu, terutamanya Melayu di luar bandar, Melayu yang tradisional, Melayu yang konservatif. Bila sebut Cina, sampai sekarang ni pun dia tengok Cina, Cina yang mogok kereta di tepi hutan ke apa dia kata komunis. Dia tak kata Cina tu pekebun. Dia ditanamkan dalam begitu rupa dalam pemikiran orang Melayu. Jadi kebetulan pula DAP ni Cina dah mudah dikaitkan sebagai menakutkan, benda yang menakutkan, satu kelompok yang menakutkan. Jadi dalam hal ini DAP saya tengok telah pun melakukan satu perubahan dalam 10 tahun lepas, cuba nak bawa masuk orang Melayu, memberi ruang pada orang Melayu. Sebab tu dalam DAP ni, orang tak tahu dalam DAP sekarang ada sastrawan negara, ada profesor, ada semua golongan profesional, ada ustaz, orang tak tahu. Kenapa? Sebab ini kesalahan DAP tu, dia tidak menonjolkan orang ini sebagai pada organ dia untuk nak menarik dan menetralkan pemahaman orang Melayu di luar sana. Saya rasa ini yang saya tekankan dalam tulisan saya itu, supaya DAP saya berkorban bukan saja dalam pelbagai kursi tapi jawatan juga perlu. Kalau DAP boleh melakukan ini, saya rasa dengan track record yang dipegang oleh DAP sebagai parti yang disiplin, parti yang orang kata begitu berat kepada rakyat. Kita boleh tengok perbezaan wakil rakyat DAP dengan wakil rakyat Melayu. Ini bukan saya nak memburukkan bangsa saya, tapi sikap bekerja, sikap berfikir, sikap bertindak. Saya nampak Datuk posting Datuk yang terbaru, saya nak kait dengan apa yang saudara Syariti sebutkan tadi. Kita tak nampak DAP tidur atas jalan menghalang sesuatu kerja. Tapi Datuk, posting yang terbaru tu menampakkan Datuk secara terus terang menemplak PAS. Jadi apa maksud Datuk dengan 2-3 kerat punya penulisan tu memberi satu impak yang besar kepada politik? Saya dah beritahu bahawa kamu menuduh DAP ni sebagai satu parti yang anti raja, anti bahasa Melayu, anti hak istimewa Melayu, anti agama Islam. Tetapi sebenarnya yang kamu lakukan dulu apa? Kerana kamu hilang kuasa, DAP masa itu di zaman kejatuhan kerajaan PKR yang pertama di Perak, kamu sampai terlentang atas jalan. Langsung tidak ada satu kelompok PAS tarik dia, keluarkan dia, malah bersorak, mencerit kerana keberanian pemimpin dengan pegang bom dia. Istilah masa tu. Kerana untuk raja lalu nak menerima, menghadap, nak menjalankan upacara pelantikan menteri besar baru. Jadi di mana sikap kamu? Hari ini pula kamu hari itu kata tidak mahu bekerjasama dengan UMNO kalau tubuh kerajaan. Tetapi kebodohan pemimpin UMNO pun ada juga. Kalau saya masa itu PAS kata dia tak mahu tubuh kerajaan, saya pun akan jawab. Okey, kalau PAS tak mahu, kami pun tidak mahu tubuhkan kerajaan. Walaupun kami ada 25. Sebab tanpa PAS kami tak nak tubuh kerajaan. Tetapi apa yang berlaku? Ketegangan tu berlaku. PAS pun kena ikut kehendak parti kecil PBBM, tak mahu. Akhirnya kerana tidak memahami perlembagaan, Sultan endorsekan
Menteri Besarnya dari UMNO. Kan terpekik pula nak jadi Exco. Sebab dipahamkan kerana biadab itu, tuanku kata tak payahlah ambil orang PAS. Dia menyokong kamu cukuplah. Jadi inilah jadi masalah. Itu sebab kita sekarang kena berubah. Berubah dari segi pandangan kita terhadap parti politik ini. Saya dah beberapa kali kata, saya asalnya yang mendapat latihan politik saya walaupun saya UMNO daripada parti rakyat. Itu sebab saya faham. Saya budak parti rakyat. Itu sebab Hasan Karim tu kenal saya. Sebab kami sama-sama kader. Walaupun saya ahli UMNO, tapi saya ikut Pak Sako, ikut Omar Osman, Zulkifli Ismail daripada Kuantan. Ini semua sudah almarhum. Tapi ada lagi macam Madlan Bong di Terengganu masih ingat saya. Jadi apa yang saya nak katakan, UMNO ni kena ubah corak pemikiran dia. Waktu gerakan memeluk dia, tak pula dia kata gerakan ni jauh ini. Sepanjang gerakan jadi rakan Barisan Nasional sehingga keluar 2018, berapa orang Melayu gerakan bawa? Tanya, berapa orang Melayu yang berada dalam gerakan yang dapat pegang jawatan kanan dan dapat bertanding atas nama gerakan, nama dia Melayu? Siapa? Cuba tengok. Tak pula disebut macam ni sebenarnya. Tak pula dia sebut macam ni. MIC, MCA. Melayu mudah lupa, UMNO mudah lupa. Yang menggugat keselamatan negara satu masa ialah MCA. Operasi Lalang. Operasi Lalang. Apabila Likim Sai membangkitkan soal bahasa Melayu. UMNO tidak pernah demonstrasi apa-apa kenyataan yang dibuat oleh DP. Ini benda yang kita kena lihat. Jadi dalam keadaan sekarang ni rasionalnya ada untuk UMNO mengubah cara fikirannya. Slogan no UMNO, no Anduan ni individualistik. Bercakap secara kepribadian, bukan polisi. Kerana kita ini bersaing. Kita tahu kita tak cukup memerintah kerana bergabung. Kalau tidak ada perikatan, UMNO sampai 2018 tak memerintah. Tapi kita bergabung. Sekarang apa salahnya dalam keadaan normal baru ni, partner kita DAP mungkin dengan menyertai UMNO dan satu gabungan kerajaan yang besar, maka dia akan memudahkan untuk menjinakkan DAP ini dari segi konsep check and balance negara ini, supaya negara ini aman dan makmur. Sekarang ini kalau DAP dah bertanding, yang kita dah jadi rakan dia di Bandar Tun Razak, orang Cina 48 dia persen, 52 Melayu. Jadi kalau calon yang bertanding Barisan Nasional, Parti Bersatu, sekarang ni duduknya Parti Bersatu, dan PKR masuk Melayu. Kamu ingat Cina ni nak pergi ke mana? Tentu Barisan Nasional lah. Sebab DP dah bergabung dengan dia. Apa masalahnya kita? Kalau tak hari ini, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, landscape politik Malaysia akan berubah. Apa jadi anak cucu kita? Kita bercakap soal anak cucu kita. Tetapi apa perancangan politik kepada anak cucu kita untuk membina satu bangsa Malaysia yang tidak resis, yang tidak ada sentimen perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita renggang. Kita bukannya sebuah parti yang selama-lamanya boleh berdiri dengan kemelayuannya. Kemelayuan kita sudah tamat apabila Barisan Nasional UMNO kalah dalam pilihan raya 2018. Hilang kerajaan. Dah tamatlah soal kemelayuan. Kita kena fikir landscape politik baru, rakan baru, kan? Dan apabila kita tengok sekarang rakan kita Melayu PAS, nampaknya lebih kurang juga menikam kita dari belakang. Apabila dia dapat gading bertuah, tidak berguna. Tidak pergi ke Datuk sikit lagi. Saya baca pusing Datuk juga tentang Datuk menganggap bahawa drama ni tak habis-habis. Satu drama bermula di Perak. Drama yang bentuk macam mana yang Datuk dalam fikiran Datuk sekarang? Drama kita ialah untuk membuatkan divert rakyat ni, yang tidak memberikan rakyat kenyang. Contoh dia, mana ada dalam sejarah kerajaan menumbangkan kerajaan. Kan? Betul. Wahal benda tu boleh dirunding. Datuk katanya ada Perikatan Nasional versus Barisan Nasional.
kenapa ketua parti tak berunding sama-sama ketua parti? Dah jadi bubur, dah tak jadi apa-apa, hanya tak baru kata minta maaf. Jadi bagaimana? Kita jadi ahli politik ni jarang untuk nak minta maaf. So, kecuali dalam diri bila sebut maaf itu, you dah buat salah. Ya. Jadi adakah satu bentuk salah apabila secara terbuka menjatuhkan seorang menteri besar dalam memanglah salah. Sebab you merancang tapi tidak ada dia punya kemaskininya. You tak ada ending dia. Kata kalau kita buat undi tidak percaya, apa sikap kita? Okey, kalau lulus undi tak percaya dengan 48 kursi ini, kita ambil keputusan beginilah. Bahawa menteri besar ini boleh kekal jadi menteri besar dulu untuk kurang-kurangnya dia 2 minggu untuk peralihan. Kenapa kita tak buat kenyataan itu? Itu yang penting. Jadi inilah yang rancangan yang ada, tapi dia punya plan B dia kalau berlaku dia tak ada. Kemudian dengan tiba-tiba Ahmad Faizal atau Paya pergi letak jawatan. Patutnya ditahan dulu. Kalau saya kata kita beritahu dengan Paya, undi tidak menolak undi percaya ini, ialah pertukaran kerajaan. You boleh jadi menteri besar dulu sampai kita berunding siapa yang akan ganti you. Jadi biasanya inilah insiden kedua kali yang dilakukan oleh Parti Bersatu Bumiputera Malaysia. Pertama ialah Dr. Mahathir pergi letak jawatan pakai surat tanpa menunjukkan timbalan dia untuk jadi pengganti dia. Yang kedua, inilah kali kedua pula insiden yang sama, Ahmad Faizal letak jawatan tanpa menunjuk pengganti dia. Wahal memang jadi tradisi Perdana Menteri letak jawatan, timbalan pergi. Menteri besar letak jawatan, menteri besar sembahkan nama pengganti macam di Selangor dan sebagainya. Itu dia. Jelas kita nampak bahawa Haji Suristi bila berlaku ini, polemik yang berlaku ini meletakkan soal muafakat nasional itu seolah-olah sudah capai titik noktah. Kita tak nampak bahawa kalau itu pandangan saya, bahawa antara gabungan PAS dan UMNO ini walaupun masih lagi orang kata, nampak macam intim, tapi hakikat sebenarnya dia telah berada di luar sifat seperti yang sebelumnya. Ya, semua orang dah nampak apa yang saudara sebut tadi kan. Mana hubungan tu tidak intim seperti peringkat awal waktu menandatangani piagam antara piagam mufakat antara PAS dengan UMNO. Setelah benda ni saya selalu menganalogikan PAS ni sebagai seorang perempuan. Ya. PAS sebagai perempuan. PAS ni sebagai seorang perempuan. Saya analogi. Ramai orang nak pergi tu. Jadi dia diminati oleh dua lelaki. UMNO dan nama PN. Bersatu. Bersatu. Jadi mula dia bercinta berkasih dengan UMNO. Dan kita pun, saya sebagai orang Melayu daripada dulu lagi mengimpikan satu hari PAS ni akan bersama UMNO, mendirikan rumah tangga bersama UMNO. Tapi apabila wujud lelaki baru PN ataupun Bersatu yang boleh memberikan sedikit habuan buah tangan ke dia telah meninggalkan UMNO. Kita boleh sebut curang tak? Kalau dalam istilah pasal kalau you umpamakan dia sebagai perempuan, bila berkasih dengan dua lelaki ini, saya boleh anggap curang. Boleh dianggap curang kan, main kayu 2, kayu 3 kan. Okay. Itu sifat PAS. Tapi dalam kita kena ingat, dalam ilmu politik, dalam seni politik, ia tidak jadi satu permasalahan sebab benda itu dihalalkan. Tapi yang sedikit menjadi kekeliruan dan tanda tanya ialah PAS itu sendiri parti yang berprinsip kepada Islam. Jadi di mana dia telah meletakkan hukumnya di sini tu? Yang dia disebutkan sebagai curang tadi itu. Boleh ke curang? Tapi kalau dia pergi pada politik barat, politik western, politik yang sekular ni kan tak ada masalah. Tapi kerana dia tu agama, dia tu menggunakan agama itu yang menjadikan satu confuse. Dia telah melakukan satu tingkat incuran. Jadi balik pada persoalan tadi dah. Bila berlaku ada wujud lelaki yang ketiga yang boleh memberikan jawatan JLC, timbalan menteri dan sebagainya, dia lupa pada UMNO. Jadi saya sebagai orang yang mengharapkan juga dia dengan UMNO mendirikan rumah tangga mahligai yang indah, dah cukup kecewa. Jadi apabila dia telah terlebih
memberi kasih menunjukkan kecintaan dia kepada lelaki yang kedua tu, makna hubungan dengan UMNO sudah retak. Apa lagi yang berlaku di Perak? Di Perak itu jelas. Jadi kesimpulannya hubungan UMNO dengan PAS ni saya tengok maknanya perkahwinan yang tidak akan dapat melahirkan zuriat. Tak sempat. Datuk, PAS curang ke dalam ni? Saya nak kena tanya Datuk pandangan Datuk. Curang. Tidak curang Dia setia sebab dia pakai mutaah kan. Itu satu perkara yang jelas Jadi tak curang. Tak curang. Kalau curang ni dia buat di belakang kita. Ini dia hendak bercerai tapi tak nak cerai. Macam orang bergaduh laki bini lah. Jadi kadang-kadang waktu saya jadi orang pengurusan masyarakat tu, saya kalau laki bini gaduh jumpa saya jawab soalan saya yang pertama. Saya tanya, Dalan, kamu ni gaduh dengan bini ya? Malam tadi tidur mana? Tidur rumah lah bang. Tidur rumah tak gaduh? Dia kata, tukang gaduh lah. Itu betul sikit-sikit Jadi pada saya lah, UMNO PAS kena memperbaiki. Lupakan identiti ada jawatan. Sebab PAS jadi masalah sekarang kerana tiba-tiba dia jadi menteri, tiba-tiba jadi duta, jadi mindset dia jadi lain. Sepatutnya dia buang ke semua itu, jadi sebagai yang asal yang bersama UMNO untuk melawan parti Pakatan Harapan, melawan parti Peribumi. Tapi sekarang ini PBM dah mutaah dengan PAS, dia jadi lain pula. Nak cerai UMNO tak boleh. Jadi kita sekarang ni tak tahulah antara UMNO dengan PAS ni siapa dia perempuan simpanan. Apa dia mistressnya? Perempuan simpanan tu? UMNO ke perempuan simpanan PAS? PAS perempuan simpanan UMNO. Itu biar kepada rakyat memikirkan. Baik, terima kasih banyak. Mana buku Sayuti yang kalau dapat kita tengok, saya kena promote kat buku kawan-kawan ni. Bagus sebab saya dah baca Tok T. Terima kasih lah kerana bagi itu. Dia punya tebal dia dekat berapa tu? 500 lebih. So buku kemenangan yang dikhianati, politik bipolar OT 55. Yang atas ni okey, yang bawah tu jahat sikit. Baik, kepada yang belum dapat ni, inilah buku saya Tioma yang saya rasa ni ada. Saya dah habis dan saya nakkan kena cetak balik? Cetak. Ulang cetak balik Wah. Ni kalau Datuk Zahrin tulis dia lama tinggal tak tulis tu. Dia lebih kena bercakap bilang. Baik, semoga kita akan jumpa lagi tu Terima kasih banyak kerana sudi bersama. Saya nampak terima kasih kepada yang buat komen. Dia suka discussion dan demikian. Tak pasal kita tak menyerang peribadi. Betul. Kami dengan Sayuti kita prinsip yang baik soal prinsip dan ke arah manfaat dan memberi pencerahan kepada anak muda yang terlibat dalam politik sekarang supaya dia jangan jadi buta sejarah politik. Betul, itu itu paling penting Jadi kalau dia dapat kita cerdikkan, buka minda berfikir dia, insya-Allah kita membina ahli politik yang berwibawa, pengetahuan dan berwibawa. Sebab ini benda yang penting. Saya nak tambah sikit bila sebut DAP sebagai sebuah parti, ada lagi tak habis? Sebuah parti yang bagi saya parti yang saya hormati dengan ketegasan, disiplin dan sebagainya. Dia patut parti-parti Melayu baik PAS, Bersatu, UMNO dan sebagainya. Perlu ada benda yang perlu boleh ditiru daripada DAP. Misalnya kesungguhan pemimpin dia mengenali sesuatu idealisme ataupun Islam, misalnya Islam. Waktu dia berkawan dengan PAS dulu untuk dia mengenali Islam tu, pemimpin DAP ni sampai sanggup pergi ke Turki. Mencari ilmuwan untuk mendalami ilmu Islam. Malahan orang DAP ni walaupun benda ni orang kata tak boleh tak valid, tak sah, boleh menghafal hadis di pentas-pentas ceramah, walaupun itu sebahagian bagi saya satu penipuan tetapi kesungguhan dia mendalami tu. Jadi di situ dicuba. Inilah benda yang politik Melayu baik PAS, UMNO dan sebagainya tiru perangai ataupun sifat cara orang DAP seperti Cina berpolitik. Dia ni dah mendetail sesuatu benda tu, tidaklah dia pakai secara sembrono dan mudah dikelirukan oleh fahaman-fahaman yang tahu. Baik, terima kasih banyak Sayuti, terima kasih Datuk Zahrin. InsyaAllah kita jumpa di lain masa dalam topik-topik yang menarik. Tok jangan serik Tok Kita pakai WhatsApp Datuk Zahrin ni paling simple lah dengan Sayuti. Kita harap anda akan terus bersama di PVC TV kerana kita akan terus memberikan komentar daripada tetamu secara telus tanpa bias.
Itu yang paling penting, dan dari masa ke masa kita akan tampilkan topik-topik menarik untuk kita bincang secara pertama. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.